Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Abdul Aziz Abdullah, seorang ejen hartanah. Berjumpa lagi kita pada kali ini di mana saya akan memaklumkan, memberitahu tentang beberapa perkara penting sekiranya anda ingin memasuki lelongan hartanah. Alright. Pertama sekali, salah satu soalan yang selalu ditanya kepada saya tentang berapa banyak wang yang diperlukan untuk seseorang tu masuk dalam lelongan hartanah. Okey. Jadi slide ni saya akan tunjukkan berapa minimum deposit yang perlu ada sekiranya anda berminat untuk memasuki lelongan hartanah. Okey. Okey. Sekarang ni pertama sekali kita tuan-tuan dan puan-puan kena tahu apakah reserve price kepada hartanah tersebut. Jadi reserve price pada hartanah tersebut biasanya kita akan dapat daripada maklumat yang akan diberikan oleh pelelong ataupun satu dokumen yang dinamakan Proclamation of Sale. Proclamation of Sale tu akan memberitahukan kepada kita berapa harga reserve untuk hartanah tersebut. Okay. Biasanya di Malaysia sekarang ni kebanyakannya reserve price yang dimaklumkan untuk setiap hartanah yang dilok adalah 10% daripada reserve price, tapi deposit yang kita perlu ada adalah 10% daripada reserve price. Okey. Macam saya kata tadi, reserve price tu dimaklumkan di apa tu? Di apa tu? Reserve price tu dimaklumkan di Proclamation of Sale. Okey. Jadi kita kena perlu sediakan deposit sebanyak 10% daripada reserve price. Okey. Okey. Katakanlah reserve price tu ada 200,000, kita perlu ada 20,000 untuk masuk dalam lelongan tersebut. Kita perlu ada 20,000. Jadi cuma kadang-kadang contohnya CIMB Bank ada hartanah-hartanah tertentu di mana mereka hanya perlukan 5% saja daripada harga reserve sebagai deposit. Okey. Jadi contohnya harga reserve adalah 200,000, jadi kita perlu ada 10,000 sebagai deposit. Jadi perkara ni kita akan boleh check dengan sama ada dengan ejen lelong tersebut ataupun tuan-tuan boleh check, tuan-tuan dan puan boleh check dekat Proclamation of Sale berapa reserve price yang perlu ada, cash yang perlu ada, reserve price yang perlu ada, deposit yang perlu ada. Okey. Bentuk bayarannya ialah boleh buat online payment kepada pelelong tersebut. Apa tu, kena maklumlah bahawa deposit ni diperlukanlah untuk masuk lelong, ataupun buat bankers check. Kita beri kepada pelelong tersebut bankers check. Tak boleh bagi personal check, kena bagi bankers check kepada pelelong tersebut. Pelelong yang berlesen lah, bukan kepada ejen hartanah, pelelong yang berlesen lah. Ataupun kalau lelongan tu dibuat di mahkamah, kena bagi deposit bankers check tu di mahkamah. Okay. Biasanya apa tu, lelongan online mahkamah ni dibuat secara online, tetapi deposit check tu kena diberi di mahkamah tinggi ya, yang paling rapat dengan tempat duduk kita lah. Kalau kita duduk di Shah Alam ni, kita kena submit lah di mahkamah tinggi di Shah Alam. Okay, kita kena submit bankers check kepada mahkamah tersebut. Okay. Dan kita kena submit duit sama ada melalui online ataupun melalui bankers check tu 1 hari bekerja. Maknanya katakanlah lelong tu hari Sabtu contohnya, Sabtu pagi. Duit ni kena dimasukkan bukan hari Jumaat tapi hari Khamis sebelum pukul 5 kena masukkan duit ni. Begitu juga kalau lelongan tu buat hari Isnin, jadi dia kena 1 hari bekerja, maknanya kena masuk hari Jumaat sebelum pukul 5. Maknanya kena 1 hari bekerja lah. Bukanlah maksudnya besok lelong baru masuk hari ni. Seelok-elok jangan buat macam tu lah. 1 hari bekerja, kita kena masukkan duit kita sama ada melalui online banking kepada pelelong tersebut ataupun kita masukkan melalui bankers check, kita beri kepada pelelong tersebut. Itu kita kena buat lah. Okay. Now. Okay.
Berapa pula yang kita kena bayar bila kita menang lelong tersebut? Okey, ini ada satu kadang-kadang orang tak perasan benda ni kan. Okey, contohnya, sekiranya anda masuk lelong tersebut, anda menang dengan harga reserve. Contohnya kalau harga reserve tadi adalah 200,000, anda menang, maka bankers check yang anda telah bagi itu akan disimpanlah oleh pelelong. Kan? Jadi dia akan simpan sebagai deposit terhadap hartanah yang tuan-tuan dan puan-puan telah belilah. Dia akan simpan deposit tersebut. Okay? Okay, now, apa jadi kalau harga yang kita masuk tu, contohnya yang masuk lelong tu lebih pada anda seorang. Kan? Kalau anda seorang yang masuk, tak ada orang lain yang lawan anda, maka mungkin anda akan dapat harga reserve tu dah. 200,000 dapat 200,000. Tak ada masalah lah. Tapi contohnya ada 3-4 orang yang juga nak juga hartanah tersebut. Maknanya ada rebutan lah pada hartanah tersebut dan mungkin akan berlawan harga lah. Akan berlawan harga. Katakanlah anda pun nak juga berlawan harga dengan mereka-mereka ni semua. Maka katakanlah anda menang. Harganya lebih tinggi daripada harga reserve. Harganya lebih tinggi daripada reserve. Okay? Jadi anda kena top up antara 5% kepada 10%. Bergantung pada bank manalah yang apa tu lah yang lelong tersebut dibuat lah. Kalau CIMB mungkin 5% saja, kalau bank-bank lain biasanya 10%. So contohnya, katakanlah harga reserve 200,000. Lepas tu kita akan letak deposit lelong sebanyak 20,000. Katakanlah kita menang lelong tersebut 250,000. Maknanya kita menang ekstra 50,000 lah. Bukanlah maksud kita kena top up 50,000. Tidak, kita tak perlu top up 50,000. Tapi apa yang perlu kita buat, kita ambil 10% daripada 250,000 tu, kan, which is 25,000, kan, kita tolak 20,000 yang kita dah bagi sebagai deposit lelong tersebut. So jawapannya dah 5,000. Jadi kita kena top up 5,000 on top of 20,000 yang kita telah bagi tadi. Jadi deposit ni kita biasanya kena bayar secepat mungkin lah. Tak boleh lama sangat lah. Itu bergantung kepada syarat-syarat yang diletakkan oleh pelelong tersebut. Mungkin sehari 2 hari tak pasti, tapi kita kena check dalam syarat-syarat lelangan tersebut berapa hari kena bayar untuk top up ni. Biasanya tak lebih pada mungkin seminggu, tak silap saya lah, kita kena bayar top up dia. Jadi itu top up lebih kurang 5,000. Jadi pentinglah sekarang ni, bila kita nak masuk lelong ni, kita kena tahu berapa banyak top up yang kita boleh masuk untuk bidding, untuk kita punya lelong. Macam saya bagi contoh ni, kita kena ada kita punya target, harga yang paling tinggi yang kita berani lawan. Okay. Sebab kalau misalnya kita menang dan kita tak cukup nak top up tu, besar kemungkinan deposit kita ni akan di forfeit lah oleh pelelong, kan. Jadi kita tak nak benda tu berlaku. Jadi kita kena buat keputusan sebelum masuk lelong ni. Kita kena tahu berapa top up yang kita boleh top up, dan maknanya melalui top up tu kita boleh tahulah berapa maksimum yang kita boleh pergilah untuk lawan. Jadi kalau ada orang lebih pada harga tersebut, jadi kita jangan lawan lah. Okay? Macam contoh yang saya bagi ni, kalau anda hanya ada 20,000 saja, tak ada duit untuk top up, tiba-tiba bila masuk tender tu ada 3 orang, anda jangan lawan lah. Buat tak tahu je lah, maknanya tak ada rezeki lah. Kena tunggu hartanah lain lah yang mana anda rasa mungkin anda nak atau berminat untuk hartanah tersebut. Tapi katakanlah anda boleh top up 5,000, kan, 5,000 saja daripada 20,000, anda boleh top up hanya 5,000 saja. Jadi anda tahu bahawa anda punya maksimum boleh pergilah 250,000 saja. Okey? Jadi maknanya bila berlawan harga, dia akan melawan 3-4 orang tu akan berlawan dengan anda sampai cukup 20,000, 250,000 tu anda stop lah. Jangan lawan lagi lepas tu. Kalau anda lawan, anda kena cari juga ekstra duit tu untuk cover top up. Kalau rezeki anda dapat 250,000 tu dapatlah, maknanya tak ada orang lain akan berani lebih pada anda. Jadi inilah perkara tentang deposit atau wang yang diperlukan oleh anda sebelum anda masuk lelong. Okey? Okay, harap tuan-tuan dapat sedikit pencerahan daripada video saya kali ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.